hutang yang kau di dunia tak selesai lagi pembayaran dia. Bagaimana keadaan ni? Kalau orang kata saya tak nak maafkan, kalau tak maafkan tuan-tuan, walaupun dia masuk syurga, Allah Ta'ala boleh tarik keluar daripada syurga disebabkan ada hutang. Ya, jadi dalam bab hutang ni bukan satu perkara yang main-main. Berilah kemudahan kepada orang yang berhutang. Sebab itu akhir biasanya lah orang Melayu kita ni ada budaya yang sangat baik, ya. Budaya yang sangat baik, iaitulah kadang-kadang bila dia tahu dia nak mati, tuan-tuan, dia kata tolonglah selesaikan hutang aku, dan tolonglah minta halal pada orang ni dan sekian-sekian. Kadang-kadang waris pun lagi baik kan. Kan bila dah meninggal, sebelum diangkat masuk ke kubur tu kan biasa ada ucapan daripada tuan rumah. Dia kata kalau si mati ni ada hutang, bolehlah datang tuntut. Tapi kalaulah kamu ada di kalangan yang berhutang dengan si mati, kami si waris ini dah sepakat menyatakan bahawa kami dah halalkan hutang tersebut. Ya kan? Tengok cek dekat tu ada orang hutang ni 10,000, tak jadi halal sebab pun 10,000. Kalau setakat 2-30 ringgit kita boleh halal, ya. Macam-macam keadaan dia. Tapi memang betul itu keadaan dia. Bab hutang ni jangan kita main-main, tuan-tuan, ya. Jadi kalau yang terbaik bagi kita menyelesaikan segala hutang, dan kalau ada orang hutang dengan kita sikit-sikit, tuan-tuan, tasaddaqu khairul lakum. Kalaulah kita tahu itu adalah ganjaran yang banyak yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala akan memberikan balasan kepada orang yang memudahkan urusan hutang di dunia lagi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an tustajaba da'watuhu wa an tukshafa kurbatuhu falyufarrij al-muqsir." Barang siapa yang ingin doanya dimakbulkan oleh Allah dan dibebaskan daripada kesusahan, maka dia hendaklah memberikan kemudahan kepada orang yang tidak mampu untuk membayar hutang. Maknanya, tuan-tuan, bila waktu mustajab doa, bukan hanya sekadar di antara dua khutbah, bukan hanya sekadar pergi dekat Madinatul Munawwarah, pergi berdoa dekat dekat Raudhah, dekat Muntazam dan sebagainya, tetapi juga doa seseorang itu mustajab di saat dia menghalalkan hutang tersebut. Lepas tu, tuan-tuan, ada orang hutang dengan tuan-tuan pun halal jelas RM10 tu. Sebab halal, tuan-tuan, tu angkat tangan berdoa. Sebab di waktu itu Allah Ta'ala akan memberikan mustajab doa seseorang di saat memudahkan orang lain dalam urusan berhutang. Tapi kadang-kadang kita ni dia lain sikit. Bila kita halal kan, masuk kereta, tuan-tuan, itu pun nak minta halal. Kita dah minta halal dah, tapi di dalam hati kita mohon RM10 pun nak minta halal. Tak apalah, kita bagi halal. Hilang kalau ada riak dan sebagainya. Dimimbangi sangkut pula dosa yang lain, walaupun dosa asal itu tadi dah dimaafkan, ya. Itu keadaan-keadaan yang perlu untuk kita ingat. Betapa banyaknya hadis Rasulullah SAW yang memberikan cinta kepada kita bahawa orang yang membantu, memberikan, meringankan hutang orang lain itu, maka dia akan diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan, di antara tips hari ini pengurusan keuangan, tuan-tuan, ya, kalau tuan-tuan buat pinjaman mana-mana perbankan Islam, ya, katakanlah kereta, rumah dan sebagainya, waktu itu tuan-tuan tak mampu nak bayar. Katakanlah tak mampu nak bayar disebabkan memang tak mampu, bukan sengaja tak nak bayar, bukan tergolong daripada al-mumathil. Al-mumathil ni ada dalam hadis orang yang sengaja tak nak bayar hutang. Kita ni memang nak bayar hutang, tapi entah kita dalam keadaan sakit ke, tak mampu bekerja, kita kena buang kerja ke dan sebagainya. Tuan-tuan, dalam perbankan Islam dia ada satu kelonggaran, iaitu tuan-tuan boleh tulis suatu surat, tulis surat kepada perbankan Islam, ahli jawatan kuasa syariah bank mana yang tuan-tuan pinjam itu, minta ditangguhkan pembayaran hutang. Ada satu kes berlaku, saya tak nak sebut bank mana, dia mohon bank supaya minta penangguhan sebab dia kena berhenti kerja, dan dia minta penangguhan 6 bulan untuk tangguh, dan tidak ada dikira tambahan interest dan sebagainya, tak ada. Sikit satu sen pun tidak ditambahkan, dan waktu itu bank memperkenankan untuk memberikan kelonggaran tersebut. Sebab itu yang ada perbankan Islam dia, tuan-tuan. Perbankan konvensional tak ada benda ni. Sebab apa tak ada? Kalau hari ni tuan-tuan lambat, tengoklah kalau rumah, tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan buat pinjaman rumah dekat, ada suatu nama pembiayanya, nama MBSB. Tuan-tuan pernah dengar kan? MBSB, tuan-tuan, 1 bulan tuan-tuan lambat bayar duit rumah,
dia akan terus filing dekat mahkamah untuk lelong rumah tuan-tuan. Laju FSP ni kan banyak. Kita tengok memang bank ni sehari kadang-kadang sehari dia kita lambat bayar tuan-tuan, dia punya interest kira-kira Masya Allah kiraan hari yang menyebabkan akhirnya bukan nak membantu meringankan hutang kita, tetapi membantu menyusahkan lagi untuk kita membayar hutang tersebut. Belum kira bab kereta. Kalau kita hari ni, masalah kita orang Melayu ni tuan-tuan ya, kadang-kadang bila kita tak mampu, kita sorok kereta kita tu kan, kita tak bayar kereta, kita sorok kereta, selimutkan kereta kat rumah. Yang paling penting nombor plat kena tutup kan, itu biasa. Dan kita tahu kunci rumah yang keluar daripada rumah. Sebab ni kita kata tak nak kereta kita kena tarik. Tapi harus ingat tuan-tuan, bila tuan-tuan buat keadaan macam tu, sebenarnya tuan-tuan menambahkan lagi hutang di bank tu. Bank bukan hanya senyap je tuan-tuan. Katalah kalau kereta tu kena tarik tuan-tuan kena bayar kos penarikan kereta, kos simpanan kereta, kos penarik kereta tu lagi, nak keluarkan kereta tu balik, menyusahkan lagi. Sebab itu dalam keadaan-keadaan tertentu pengusaha kewangan yang baik tak mampu bayar, pergi kat bank serah kunci kan. Ustaz buat macam tu tak? Patutlah kan. Memanglah kita pun tak sanggup tuan-tuan kalau berhadapan keadaan sedemikian. Tapi itu kaedah-kaedah yang terbaik bagaimana untuk kita elak daripada hutang. Kadang-kadang orang dia lari daripada hutang. Di tempat saya tu ada seorang dia hutang, rumah dia baki 60,000 je lagi tuan-tuan. Daripada ratusan ribu harga rumah, tinggal 60,000. Tapi oleh kerana dia tak bayar dan dia tak bagi tahu bank dia tak bayar, akhirnya rumah tersebut dilelong tuan-tuan. Mak kata sedih sebab rumah daripada ratusan ribu dan dengan 6,000 tinggal berapa tahun dia lagi nak habis bayar. Tapi disebabkan dia ada kesulitan, dia pun tidak mengambil satu tindakan. Mungkin disebabkan dia tidak tahu dan sebagainya. Dan akhirnya kesan tersebut dia terjerat dengan hutang yang terlalu. Jadi perkara-perkara begini seharusnya hari ini kita dengan orang boleh selesai tuan. Tapi dengan organisasi yang macam tu memang tak boleh tak selesai. Kalau rumah, alhamdulillah, rumah ni yang sebaik, saya rasa tuan-tuan semua hari ini mana-mana pinjaman pun diambil takaful kan. Hari ini kita buat pinjaman rumah, esok dapat kunci, lusa kita mati katakan, maka hari tulatnya isteri kita akan menerima rumah tersebut secara percuma. Itu kelebihan dia. Jadi kelebihan itu bukan pada kita, pada isteri kita lah. Pada kita tidak menguntungkan sebab kita mati awal tuan-tuan ya. Itu keadaan dia. Jadi itulah di antara perkara kalau kita mampu untuk menguruskan hutang dengan baik dan kita memberikan kemudahan kepada orang lain dalam berhutang itu, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keringanan kepada kita. Sebab itu tuan-tuan bab hutang ni, saya yakin dan percaya setiap di kalangan kita ni ada hutang. Bila kita ada hutang ni tuan-tuan, selagi ada hutang, selagi itu hati kita rasa tak tenang, percayalah. Saya pun rasa begitu tuan-tuan. Hari ni menambah hutang, beli rumah pula, contoh gitu kan, beli kereta pula. Bukan kita mampu nak bayar, bukan kata tuan-tuan tak mampu nak bayar, yakin tuan-tuan mampu bayar. Tapi pernah kata tuan rasa senang dengan hutang yang ada? Tak pernah rasa tenang. Lepas itu kalau tuan-tuan ada duit lebih sikit, bayar untuk kelebihan. Lepas itu di antara azam saya tahun baru ni tuan-tuan, ada duit lebih sikit, bukan nak belanja tuan-tuan, bukan beli KFC, tapi kita nak pergi membayar sedikit demi sedikit hutang yang ada. Sebab seandainya kita lepas daripada hutang tuan-tuan, rumah dah habis bayar, kereta dah habis bayar sebagainya, apa lagi yang kita nak cari di atas muka bumi? Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Dr. Zul Kifli Al-Bakri kan, duduk kat nilai dia tuan-tuan, rumah ratus-ratus ribu tuan-tuan, rumah dekat sejuta harga tuan-tuan, dalam tempoh berapa tahun dia habis bayar. Sebab dia ada keazaman untuk menyelesaikan hutang dia. Kereta bayar 4 bulan, bukan kereta kancil tuan-tuan, kereta Harrier 4 bulan dia habis bayar. Tak terbaca kita tuan-tuan, nak cerita, tapi bukan kata dia ada duit, tak, dia berazam untuk membayar. Allah permudah untuk membayar hutang. Sebab apa? Bila diselesai hutang, dia kata, kalau dia selalu pesan, dia kata kalau selesai hutang, hati akan jauh lebih tenang dan lebih tenang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau boleh tuan-tuan tambah satu lagi azam, nak mengurangkan hutang yang ada, nak menghabiskan, memang tak ada duit lah kita, kecuali kita jadi orang kaya baru tu lain cerita. Tapi kadang-kadang jadi orang kaya baru nak menambah hutang lagi ada. Kan orang kaya bukannya semestinya dia semua tak ada hutang, lagi banyak hutang tu. Itu keadaan yang benar. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian.
baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha memberi kemudahan. Kenapa manusia tidak dapat lari daripada menghadap Allah Ta'ala pada hari yang tidak ada manfaat oleh harta dan anak-anak, dan tidak ada ragu lagi bahawa di hari itu adalah hari yang sulit bagi orang yang mengkufuri nikmat Allah, lalu mereka tidak menyembah, tidak bersyukur kepadanya, dan tidak memperdulikan makhluk Allah Ta'ala untuk membantu dan berbuat baik kepada mereka. Manakala orang beriman pada Allah, beribadat kepadanya dengan ibadat yang sebenarnya, mensyukuri nikmat dan kurniaannya, memberi kemudahan dan bantuan kepada orang lain sebagai pengiktirafan mereka terhadap kurniaan daripada Allah, maka mereka ini tidak diragukan lagi bahawa Allah akan memberikan balasan kerana kebaikan mereka, mengampuni semua dosa dan memudahkan kepada mereka pada hari itu, yakni pada hari kiamat. Sebab Allah Ta'ala ni Maha Pemurah kepada kita, memberikan kemudahan. Allah ini beri kemudahan kepada kita, maka di waktu itu kita kena juga memberikan kemudahan itu kepada orang lain. Ada suatu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada lafaz Sahih Muslim, iaitu Nabi SAW bersabda, kana rajulu yudayinun nas fa kana yaqulu li fatahu idza ataita muhsiran fatajawaz anhu la'allallahu ayyatajawaza anna qala falaqiyallahu fatajawaza anhu. Kata Nabi SAW, seorang lelaki pemberi hutang telah berkata kepada pembantunya, apabila kamu pergi kepada orang yang tidak mampu membayar hutang, maka maafkanlah hutangnya itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memaafkan dosa kita. Lalu orang tersebut mati menemui Tuhannya, dan kemudian Allah Ta'ala memaafkan dosa. Di Nabi SAW cerita, ada seorang lelaki, dia ni kaya, dalam keadaan dia selalu bagi hutang kepada orang lain, dan dia selalu beritahu kepada pekerja dia, di saat kamu nak kutip hutang, kalau orang itu tidak mampu, kamu maafkanlah hutang dia. Kamu kutip rumah sewa yang banyak ni, sewa rumah ni, kamu dah orang berhutang, dia tak mampu nak bayar